Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Kuat sikit kat sana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengqada sembahyang. Tentu. Mana-mana sembahyang fardu yang tertinggal wajib diqada sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa dhalik. Rawahul Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang lupa mengerjakan suatu sembahyang, maka hendaklah ia mengerjakannya apabila ia teringat akan sembahyang yang tertinggal itu. Tidak ada kifaratnya penebus melainkan mengerjakan sembahyang itu. Betul, tentu. Betul ya. Siapa-siapa tinggal sembahyang dengan terlupa, hendaklah mengqadakan sembahyang itu. Kalau yang Jawi muka surat 87. Yang Rumi tak tahu muka surat apa. Jumpa dah. Jumpa duduk diam. Cakap. Dijelaskan lagi seperti berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha iza zakaraha. Rawahul Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang lupa mengerjakan suatu sembahyang atau tertidur daripada mengerjakannya, maka kifaratnya hendaklah ia mengerjakannya apabila ia teringat akan sembahyang yang tertinggal itu. Kalau dia tinggal sembahyang dengan sengaja ataupun tertidur, sengaja ni haramlah, berdosa besar. Dia kena qada dan bertobat sekali. Faham? Tapi kalau terlupa dengan terlena, bila dia teringat, dia sembahyang segera. Nak buat macam mana dah terlupa? Ataupun terlena. Terlupa tak ingat langsung. Tiba-tiba dia teringat lepas zuhur dah, dia tak sembahyang zuhur. Maka terus dia qadakan sembahyang itu. Nah itu. Begitu juga ataupun dia terlena, jaga-jaga lepas dah waktu. Maka hendaklah dia qadakan sembahyang itu. Tapi kalau dia tinggal dengan sengaja, dia nak qada macam kenuri kah? Tengah orang duk ramai apa semua waktu zuhur tu, sampai pukul 3 tak sembahyang lagi, pukul 4 tak sembahyang lagi. Lepas tu tahan tak sembahyang zuhur kah? Ni zuhur dah sayuk dah ni. Tak apalah, nanti aku qada lah. Berdosa dan haram walaupun dia qada. Jadi dia kena qada tak lepas lagi, dan dia kena bertobat sekali. Sebab apa? Yang ni nama dia tinggal dengan sengaja. Tak boleh. Sembahyang tak boleh dengan niat dia nak qada. Dia tinggal sembahyang dengan niat nak qada. Haram, dosa besar. Tak boleh. Sebab tu bila kita bermusafir, bila masuk waktu zuhur, kita tak mau sembahyang zuhur. Kita nak masukkan zuhur tu dalam asar, dipanggil jamak takhir. Wajib kena niat. Kalau dia tak niat, maka dia jadi sembahyang tu dia tinggal sembahyang. Dan dia kena qada. Tapi kalau dia niat, sembahyang tu jadi sembahyang jamak takhir. Tak berdosa, yang tu tak berdosa. Macam masuk maghrib kan. Dia bermusafir masuk maghrib. Lah maghrib nanti saya nak masuk dalam asar. Maghrib nak masuk dalam isya. Itu nama dia, walaupun dia tak sembahyang, tapi yang tu nama dia jamak takhir.
Sebab tu kena niat. Beza dia niat. Kalau dia tak niat, nama tinggal semayang, haram dan berdosa besar. Kalau dia niat, tak berdosa. Kenapa? Ketika itu dia bermusafir. Itu. Baik. Hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan mana-mana sembahyang fardu dengan tidak sengaja sebab tertidur atau terlupa, sesungguh pun ia tidak dikira berdosa, tetapi ia diwajibkan mengqada akan sembahyang yang tertinggal itu. Wajib. Jangan sembang. Ngaji dengan sembang, dengar ni dengan hurai. Sesungguh pun ia tidak dikira berdosa, tetapi ia diwajibkan mengqada akan sembahyangnya yang tertinggal itu. Wajib mengqada akan sembahyang yang tertinggal itu. Daripada hadis-hadis ini juga jumhur ulama memahamkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja bukan sahaja berdosa besar, tetapi wajib mengqadakan sembahyang yang tertinggal. Maka orang yang ketiadaan uzur syar'i lebih-lebih lagi wajib baginya. Itu. Itu. Baik, orang yang ketiadaan uzur syar'i lebih-lebih lagi wajib baginya. Termasuklah sakit. Sakit dia tak boleh tinggal sembahyang juga, dia kena sembahyang. Kalau dia tinggal sembahyang, dia kena qada, dia berdosa. Cuma sakit ni syarat bagi kelonggaran, kalau tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk berbaring, mengereng. Kalau tak boleh mengerang, melentang. Patut sembahyang macam mana? Takbir angguk kau boleh angkat tangan, nak rokok angguk kepala, nak sujud angguk kepala. Faham tak? Gitu. Tinggal sembahyang tak boleh. Dia tak macam puasa. Puasa kalau tak larat ataupun sakit boleh tinggal puasa, nanti qada. Sembahyang sakit tak boleh. Tak boleh tinggal sembahyang walaupun sakit. Sakit berat terang mana pun, selagi mana ada angkat. Selagi mana ada angkat. Itu dia. Kalau gila tak apalah. Macam dia bela mak dia di rumah nyanyok, tak ingat apa dah. Lepas tu anak pula dia susah hati, mak tak sembahyang. Tak apa, dia dah nyanyok, dia tak kena sembahyang dah masa tu. Nada, nu kira hak tak nyanyok nu. Nada, kira tak nyanyok. Nyanyok tak apa. Dia nyanyok, dia tak kena lagi dah. Karena akal dia dah tak ada. Itu. Sebab orang yang wajib mengerjakan hukum hakam Islam ni orang yang aqil balik. Aqil berakal, balik cukup umur. Tapi kalau hilang satu tak apa, dia tak kena buat dah. Contohnya orang gila ataupun nyanyok. Nyanyok tu cerita dia. Sebab tu kalau dia dalam nyanyok, dia tak berdosa, maka lepas pada mati kita nak kena buat fidyah untuk dia dah. Waktu nyanyok tak payah dah. Kata dia nyanyok 5 tahun. Sebelum nyanyok dia puasa, lepas nyanyok tu dia tak ingat apa, dah 5 tahun dia tak ingat apa, dia nyanyok. Maka nak kena bayar ada fidyah puasa dia. Tak payah. Yang kena macam mana? Yang sakit. Lepas pada tu sakit-sakit dia pula duk harapkan sembuh, lepas tu tak sembuh, lepas tu mati. Nada, mati. Maka yang ini kena bayar fidyah untuk dia. Sakit yang mengharapkan sembuh dan masa tu dia sembuh. Lepas tu sembuh sekejap, lepas tu dia tak qada juga sampai dia mati. Yang tu kena bayar fidyah untuk dia, 1 hari 1 cupak. Ataupun waris tolong puasa untuk dia. Dia tolong puasa untuk mak dia yang mati, dia tinggal puasa. Dia tolong puasa untuk ayah dia yang mati. Dia boleh pilih sama ada dia nak tolong puasa ataupun dia nak bayar fidyah, 1 hari 1 cupak beras. Faham tak? Ni kalau dia tinggal waktu dia sakit yang tidak boleh puasa. Itu. Tapi kalau dia tinggal waktu dia nyanyok dah hilang akal, tak apa. Kerana Allah tak ambil kira ada orang yang hilang akal tu, macam orang gila duk berjalan kat tepi jalan tu, dia tak ada apa dah. Sekali pandang kita nampak hina lah dia. Jalan tak pakai kasut, kutip makan kat lantai sampah, cakap seorang diri. Nada. Mandi makan tak tentu halal apa semua, busuk huduh. Itu. Tu sekali kita pandang. Kali kita pandang kerana dia dah tak ada akal apa dah. Tapi dia dah Tuhan tak ambil kira dah kat dia. Kita ni Tuhan ambil kira. Kerana kita masih ada akal. Itu dia. Selagi mana ada akal, selagi itu kena sembahyang. Tak boleh tinggal sembahyang. Walaupun sakit sekalipun. Itu. Demam ke, apakah, kena latih anak pinak kita. Waktu dia sembahyang sakit, kita kena ajak, kena sembahyang juga.
Itu. Bahkan kalau tak ada air boleh guna tayamum. Ada guna tanah sebagai ganti air, ataupun ada air tapi dia tak boleh kena air, kena semayang juga. Tayamum, accident patah kaki ke, patah tangan ke, pecah muka ke, kena balut ke, tu kita belajar dah dulu bab tayamum. Semayang boleh tinggal tak? Tak boleh tinggal sekali-kali selagi mana ada akal. Itu. Walaupun nampak semayang jamak tu macam tinggal, iaitu tak tinggal, iaitu menjamakkan semayang. Sebab tu kena belajarlah bab semayang jamak ni. Kena belajar. Rugilah kalau tak belajar. Kerana bila kita bermusafir, baik kita semayang jamak, baik kita semayang qasar, semayang jamak sekali baik. Kenapa? Ini adalah hadiah Allah kita ambil. Pada hadiah Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia yang bermusafir, semayang yang 4 rakaat boleh qasar jadi 2. Zuhur, asar, isya. Bukan sekadar tu saja. Zuhur boleh masuk dalam asar, atau asar boleh masuk dalam zuhur. Maghrib boleh masuk dalam isya. Isya boleh masuk dalam maghrib. Kita banyak masa. Kita boleh rehat, kita boleh relax apa semua. Ataupun kadang-kadang tu bab tu kita bila kita nak berjalan, lebih lagi kita kalut, kita pilih. Kita boleh pilih nak buat jamak takhir ke jamak takdim. Tak ada masalah. Kata kita berjalan, baru berjalan je masuk zuhur. Dan nak berjalan tadi pun nak bersiap gitu gini dah lambat ke dah. Dia keluar dari rumah dia pukul 1. Elok berjalan sikit masuk waktu zuhur. Lebih baik dia jamak takhir. Zuhur sekejap dia buat dalam masa. Kenapa bila dah berhenti pula dia jadi panjang cerita. Kawan ni lagu ni, kawan ni lagu ni, kalau lagu ni apa semua, badan pun tak penat lagi, dereba pun tak letih lagi, buat jamak takhir tak apa. Walaupun dah masuk. Gitu. Tak ada masalah. Boleh pilih nak jamak takhir atau berjamak takdim. Gitu. Boleh juga kadang kita jamak semayang. Itu. Semayang jamak takhir, contoh semayang jamak takhir. Kita berjalan jauh. Berjalan sampai masuk zuhur, tak apalah kita niat jamak takhir. Jalan lagi, berjalan. Gitu. Masuk waktu asar. Dia berjalan lagi. Oleh kerana berjalan tu kalut mana apa semua, sampai pukul 6. Pada pukul 6 dia berhenti. Dia pergi bilik air gitu gini apa semua, ambil wuduk apa semua siap, semayanglah zuhur 2 rakaat. Lepas tu lepas zuhur mayang asar 2 rakaat. Katakan masa tu pukul siap, semua siap dah pukul 6.30 siap. Tu dia pergi makan. Ada makan macam Arab boleh buat lah, dia makan. Dia makan gitu gini apa semua siap, habis makan apa semua pukul 7. Ada habis pukul 7. Itu 7 pula pergi bilik ayah, ambil wuduk itu gini 10 minit apa semua, tambah lah ni maghrib masuk awal. Pukul 7 suku masuk maghrib. Dia suku masuk maghrib. Ada dia pun semayang maghrib 2 rakaat, 3 rakaat. Masjid tak maghrib tak boleh qasar lah. Maghrib 3 rakaat, lepas maghrib bangun buat isya 2 rakaat. Ada betul jalan. Ini dia kumpul pada. Kadang-kadang boleh buat macam tu, kumpul 4 sekali. Bukan kumpul 4 sekali, tak boleh buat macam tu. Ada tak boleh kumpul 4. Tapi macam tadi kita kalau semua pukul 6 kita berhenti, masa tu pukul 6 ada asar lagi kan, desak lagi. Itu berhenti semayang asar. Yalah pukul 6 berhenti nak kisah pergi bilik ayat gitu gini apa semua, 6 suku semayang asar. Ada 6 suku boleh semayang. Dia semayang zuhur 2 rakaat jamaah pun, ataupun dia seorang. Lepas pada tu dia semayang asar 2 rakaat jamak takhir. Dia kalau jamak takhir ni lebih baik kita buat tuan punya apa dia yang dahulu didahulukan. Maknanya kalau kita semayang jamak takhir, kita buat maghrib dulu. Itu bolehlah nak buat maghrib dulu, isya dulu pun boleh. Eloknya buat maghrib dulu. Ada ataupun kita buat zuhur dulu kalau kita semayang tu. Macam tadilah kita semayang zuhur 2 rakaat, lepas zuhur asar, kira api gitu gini, tambah orang perempuan pula banyak benda nak bersiap ini dengan anak gitu gini apa semua. Yang tu pun dah pergi dah sampai pukul 6.30 gitu, 6.40. Katakan dia keluar pergi makan dulu, anak makan
apa semua relax apa semua siap semua. Lepas tu pukul 7 7 suku baru siap habis makan apa semua, dia pergi semula bilik air. Kalau ada wuduk tak apalah, tak ada wuduk ambil wuduk itu gini apa semua, tunggu sekejap masuk maghrib. Pada masuk maghrib sembahyang maghrib 3 rakaat. Pada itu lepas maghrib jamak sekali dengan asar dengan isya. Terus perjalanan dia. Boleh macam tu. Itu boleh. Tak apa, dalam kita bermusafir diberi kelonggaran cara kita bermusafir. Yang tu nama tinggal semayang tak? Dengan syarat bila masuk waktu semayang dia kena niat. Masuk waktu zuhur, niat zuhur tu nak jamak. Masuk waktu maghrib, niat maghrib tu nak jamak. Kalau tak niat, dinamakan orang tinggal semayang berdosa besar. Dosa besar. Kalau mati tinggal semayang. Yang ni kalau dia mati tak ada semayang pun katakan dia mati, maka tak dinamakan mati tinggal semayang. Kenapa? Dia dah niat dah maghrib nak masuk dalam isya. Faham tak? Itu. Habis. Syarat-syarat sah sembahyang. Tentu dah? Betul. Syarat-syarat sah sembahyang. Kali depan, muka depan tu. Itu tak apa. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersih dan mensucikan dirinya. Allah kasih kepada orang yang banyak bertaubat dan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang menyucikan dirinya, yakni Allah kasih orang bersih zahir dan batin. Kekotoran batin nak bersih dia dengan bertaubat, kotoran dalaman. Kekotoran zahir nak bersih dia ada cara dia, kena belajar dalam hukum fiqh. Kena air mutlaq, air mustakmal, air mutanajis. Kena itu. Air musyammas, kena najis. Najis ni banyak jenis. Ada najis mughallazah, ada najis mutawassitah, ada najis mukhaffafah. Itu. Lepas pada tu kena tahu pula cara nak cuci. Itu. Nak cuci semua. Itu. Pasal apa bila kita kena babi, najis hanji, kita kena sama? Sebab kita nak semayang. Itu cerita dia. Sebab syarat sah semayang kena suci daripada najis. Ni kalau kena babi sama selalu pergi semayang tak? Sebab apa? Nampak anjing, nampak babi lari takut kena najis. Tapi semayang tak? Semayang tak? Ni pun pelik tak? Itu. Yang kita duk jaga jangan berkena najis. Kain baju kita kena suci daripada najis. Tak mau kena najis, babi, najis, anjing tak mau kena. Pasal kita nak semayang. Sebab apa kita belajar? Syarat sah semayang kena suci daripada najis. Faham? Itu. Firmannya lagi, wa aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Diri olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu kelam malam, yakni meliputi zuhur, asar, maghrib, isya, dan dirikanlah sembahyang subuh. Itu. Firmannya lagi, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu hendak ke tempat ibadah. Itu. Firmannya lagi, Qauli wajhaka syatril masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Oleh itu hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, tempat letak Kaabah yang menjadi kiblat itu, dan mana-mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya semasa mengerjakan sembahyang. Ini dalil-dalil ayat Al-Quran, syarat-syarat sembahyang yang disusun oleh ulama. Itu. Berdasarkan ayat-ayat suci ini dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diturunkan di sini, alim ulama menerangkan bahawa syarat-syarat sah sembahyang ialah: pertama, hendaklah berkeadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Syarat sah sembahyang pertama, kena suci daripada hadas besar dan hadas kecil.
Kedua, suci tubuh badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada benda-benda najis. Ketiga, mengetahui masuk waktu. Kena tahu masuk waktu. Keempat, menutup aurat. Kelima, menghadap kiblat. Itu. Huraian dan dalil-dalil seperti berikut. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci daripada benda-benda najis. Dalil Al-Quran dan hadis yang minta bila kita nak semayang kena suci daripada hadas, kena suci daripada najis. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, rawahul Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang yang dikerjakan dengan tidak suci daripada hadas dan daripada benda-benda najis. Kata Nabi, sembahyang tidak diterima kalau dikerjakan dengan tidak suci. Dengan tidak suci. Suci ini suci daripada najis dan suci daripada hadas. Hadas ni tak nampak. Hadas dia tak nampak. Orang berhadas besar tak nampak, orang berhadas kecil tak nampak. Cuma bila nak sembahyang hendaklah suci daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil dan segala najis. Itu. Hadis-hadis berhubung dengan soal ini dibentangkan dengan panjang lebar dalam bab yang pertama, dalam bab kebersihan dan kesucian dalam Islam. Dia kata dalam bab pertama dulu kita belajar dah dalam bab cara suci daripada najis. Jadi bila nak sembahyang kena pastikan badan kita suci daripada najis, pakaian kita suci daripada najis, tempat sembahyang kita kena suci daripada najis. Kalau dia sembahyang dalam keadaan najis, ataupun waktu dia sembahyang tu dia tak sedar, lepas sembahyang dia tengok kain dia ada najis, maka dia kena qada balik sembahyang tu. Dia kena qada balik sembahyang tu. Ataupun dia sembahyang dia lupa mandi hadas. Semalam dia berhadas besar, dia sembahyang subuh, dia lupa dia mandi hadas, dia tak mandi, dia sembahyang, maka sembahyang dia tak sah. Kena qada balik sembahyang tu. Kenapa? Kena tak cukup syarat. Faham tak? Itu. Yang ketiga, mengetahui masuk waktu. Dengar tak? Boleh dengar? Belakang dengar? Hujan? Boleh? Baik. Sembahyang fardu yang 5 hendaklah dikerjakan pada waktu yang tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Sembahyang ni dia ada waktu. Dia ada waktu sembahyang. Sembahyang wajib pun ada waktu, sembahyang sunat pun ada waktu. Waktu sembahyang sunat ni dia ada 3 jenis sembahyang. Satu, sembahyang yang dia ada waktu dia. Macam duha. Dia ada waktu duha. Tahajud, dia ada waktu tahajud. Witir, dia ada waktu witir. Kan waktu witir lepas isya. Sebelum isya tak boleh main witir. Dia ada waktu dia. Duha pun dia ada waktu dia. Betul orang tanya duha dengan isyraq, beza macam mana? Ada ulama mengatakan duha itu adalah isyraq, isyraq itu adalah duha, sama. Ada ulama kata isyraq lain, duha lain. Ketika terbit matahari lepas waktu subuh tu, lepas waktu haram tu, terbit matahari saja, maka yang tu sudah masuk waktu isyraq. Bila matahari naik segala dalam pukul 9, 8.30 itu masuk waktu duha. Jadi ada 2 pendapat mengatakan ada kata isyraq lain, duha lain. Ada kata isyraq itulah duha, duha itulah isyraq, sama saja. Betul nak pakai hak mana? Ikutlah. Kalau rajin guna isyraq lain, duha lain. Awal masuk duha tu sembahyang isyraq dulu.
agak matahari tinggi sikit main duha. Kalau rajin. Kalau malas duha la isyraq duha buat sekali je. Kalau malas lagi tu buat langsung. Tu banyaklah dah penyegang dah tu. Gitu. Kerana yang tu sunat. Faham tak? Sembahyang sunat dia ada waktu dia. Macam sembahyang raya, dia ada waktu dia. Duha sembahyang raya ni waktu dia macam sembahyang duha tu lah. Sembahyang raya dia ada waktu dia. Main duha, sembahyang raya. Ada sembahyang sunat yang dia tak ada waktu. Dia ada sebab. Dia ada sebab. Dia tak ada waktu. Nak buat malam boleh, nak buat siang boleh, apa semua. Dia ada sebab. Macam mana? Gerhana matahari. Bila gerhana boleh sembahyang gerhana matahari. Waktu dia bila? Waktu gerhana. Sebab gerhana. Itu. Bila gerhana bulan. Jadi dia tak ada waktu. Sembahyang istikharah. Dia tak ada waktu. Nak buat malam boleh, buat siang boleh. Ni orang panggil sembahyang yang tidak ada waktu. Dia ada sebab saja. Sebab apa? Ada hajat kita nak istikharah, kita istikharah. Ada hajat kita, kita berlakunya gerhana matahari, berlakunya gerhana bulan, kita sembahyang. Ini sebab gerhana. Itu. Ataupun kemarau. Sembahyang istisqa, nama dia sembahyang minta hujan. Kalau kemarau sangat, yang ni pun tak ada waktu. Sebab bila berlakunya gerhana, sembahyanglah. Bila berlakunya apa dia ni, kemarau, sembahyanglah sunat minta hujan. Itu. Ada lagi sembahyang yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Ini nama dia sunat mutlak. Macam kita masuk dalam masjid, itu. Masuklah masjid, sembahyanglah. Sembahyang tahiyatul masjid. Ada. Itu. Dan sunat-sunat mutlak. Semata-mata sunat. Tu ke depan ni nanti dia terang pada kita. Itu kita faham. Adapun sembahyang fardu yang 5 tu dah ada waktu dah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ada waktu dia. Jadi tak boleh sembahyang ikut dan. Sebab tu nak sembahyang mesti kita kena tahu kata masuk waktu dulu. Nak tahu macam mana? Dulu tengok matahari. Lah ni alhamdulillah dah mudah dah ada jam. Dengan cara jam tu betul lah. Kalau jam tak betul tak sah juga. Kalau matahari tu tentu dah betul lah. Itu. Tengok takwim dengan abang. Mengetahui masuk waktu dengan yakin. Kalau katakanlah dia sembahyang, masuk waktu ke tak lagi tak tahu. Dia tak yakin lagi masuk waktu ke tak. Dia yakin dia tak tahu masuk waktu ke tak. Lalu dia sembahyang. Sembahyang dengan keadaan dia tak tahu masuk waktu ke tidak. Lepas sembahyang baru dia tahu yang dia sembahyang tadi memang dah masuk waktu. Sembahyang dia tak sah. Kerana masa dia nak sembahyang tadi dia tak yakin masuk waktu. Faham tak? Dia tak tahu masuk waktu ke tidak. Sebab tu sebelum sembahyang mesti kena tahu kata masuk waktu. Sebelum sembahyang mesti kena tahu masuk waktu baru sembahyang. Itu. Jadi nak tahu masuk waktu tu macam kata tadilah, tengok jam, tengok takwim, dengar abang, tanya orang. Itu. Baik. Jika pada beberapa ayat yang lain, di antara ayat 78 surah Isra yang diterangkan pula pada awal bahagian ini. Dalam hadis pula diterangkan Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam 'inda al-baitil marratain fa shalla biya az-zuhra hina zalat asy-syamsu wa kanat qadra asy-syiraki wa shalla bil 'asra hina kana zilluhu mithlahu wa shalla biya maghriba hina aftara as-saimu wa shalla bil 'isha hina ghaba asy-syafaqu wa shalla bil fajri wa shalla bil fajri fajra hina huruma at-ta'amu wasyarabu ala sa'imi falamma kana al-ghadu salli bi az-zuhra hina kana zilhu mithlahu
wa shalla bil asra hina kana zilluhu mithlaihi wa shalla bil maghriba hina aftara as-saimu wa shalla bil isya ila sulusil lail wa shalla bil fajra fa asfara summa tafata ilayya fa qala ya Muhammadu hadza waqtul anbiya'i min qablik wal waqtu ma baina hazainil wa ma baina hazaini al waqtaini. Itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam telah menjadi imam sembahyang bagiku 2 kali di sisi Baitillah. Rasulullah cerita bahawa Jibril alaihi salam telah menjadi imam kepadaku 2 kali di sisi Baitillah untuk menerangkan waktu-waktu sembahyang. Jibril turun ajar Nabi, terang waktu-waktu sembahyang, tiap-tiap waktu sembahyang. Nabi tiap-tiap sembahyang Jibril ajar 2 kali. Itu untuk menerangkan waktu-waktu sembahyang. Lalu ia sembahyang zuhur denganku ketika gelincir matahari, iaitu ketika kelihatan sedikit bayang-bayang menunjukkan gelincirnya. Itu ketika gelincir matahari, iaitu ketika kelihatan sedikit bayang-bayang menunjukkan gelincir. Ia sembahyang asar denganku ketika bayang-bayang suatu benda panjang benda itu, panjangnya dengan benda itu. Dan ia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk, semasa orang berpuasa berbuka puasa. Dan ia sembahyang isya denganku ketika hilang merah. Dan ia juga sembahyang subuh denganku ketika haram makan dan minum atas orang yang berpuasa. Setelah itu maka pada hari esoknya pula Jibril datang lagi menjadi imam, dan ia sembahyang zuhur denganku ketika hampir bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu. Dan ia sembahyang asar denganku ketika hampir bayang-bayang satu benda 2 kali panjang dengan benda itu. Dan ia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk, semasa orang yang berpuasa berbuka puasa dan tidak berubah waktunya. Dan sembahyang isya denganku waktu yang lewat, iaitu hingga lalu sepertiga daripada waktu malam. Dan ia sembahyang subuh denganku ketika bersinar siang. Kemudian ia berpaling kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, inilah waktu sembahyang nabi-nabi yang dahulu daripadamu, dan dalam pada itu waktu sembahyang yang mudah dikata ialah di antara 2 waktu ini. Itu riwayat Abu Daud dan lain-lainnya. Ini hadis ni panjang. Jibril turun ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama Jibril ajar awal waktu. Esok Jibril turun lagi, Jibril ajar hujung waktu. Supaya tahu daripada waktu zuhur awal dia bila, sudah dia bila. Asar awal dia bila, sudah dia bila. Awal waktu, hujung waktu. Awal waktu, hujung waktu. Jibril tu ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali maghrib. Maghrib hari pertama waktu tu, hari kedua waktu tu. Maghrib saja. Sebab tu waktu maghrib ni waktu yang paling singkat. Sebaik-baiknya kita bila masuk maghrib sembahyang terus. Jangan galik-galik lagi dah. Kerana waktu maghrib ni singkat. Waktu lain Nabi Jibril ajar zuhur awal waktu, akhir waktu. Asar awal waktu, akhir waktu. Taulah di antara awal dengan akhir itu ada waktu yang panjang. Untuk sembahyang asar, untuk sembahyang zuhur, untuk sembahyang isya, untuk sembahyang subuh. Adapun maghrib, Jibril turun waktu tu, esok pun waktu tu juga. Sebab tu maghrib ni waktu dia paling pendek. Sebab itulah kalau kita pergi ke Mekah pun, imam-imam bila jadi imam, waktu maghrib dia baca surah-surah yang pendek. Surah yang pendek. Dia sembahyang ni kalau jadi imam ataupun kita sembahyang bersendirian ke, lebih-lebih jadi imam lah. Maghrib baca surah yang pendek-pendek. Isya baca surah yang sederhana, panjang sikit. Itu. Subuh baca surah yang panjang. Subuh
Eloknya kalau imam masjid itu subuh dia baca surah panjang. Kenapa? Subuh ni macam-macam. Ada orang yang bangun sebelum azan. Yang ni tak ramai. Ada orang bangun ketika azan. Dia dengar azan dia bangun. Ada bangun lepas azan. Bila bangun pula, ada bangun ketika azan tu dia bangun, dia macam-macam. Ada orang nak mandi dulu. Tambah kita tua-tua ni pula belak nak mandi pun ambil wuduk semua pula, kentut pula dah ambil wuduk pula. Belak siap pakai baju nak pergi buang air besar pula dah masuk pula. Jadi lambat banyak benda. Ada? Lambat banyak benda. Jadi kalau imam di masjid tu dia baca surah yang panjang, makmum ni dia boleh dah. Walaupun kalau dia tak dan rakaat yang pertama, dia kata dia dan rakaat yang kedua. Sebab apa? Tu imam masjid kita maghrib dia baca surah panjang. Dan bila pula lepas pada azan tu dia bagi masa nak qomat mungkin 15 minit. Itu. Kenapa? Semua orang pakat bangun. Masa tu kebanyakan orang tidur, nak bagi semua orang berpeluang sembahyang berjemaah. Kalau tak dan rakaat pertama pun dan rakaat yang kedua. Pentingnya jemaah subuh ni, pahala besar. Kata Nabi, siapa-siapa nampak pahala jemaah subuh itu, dia akan pergi berjemaah walaupun merangkak. Sebab tu jangan tinggal jemaah subuh ni. Orang perempuan pun. Tak ada kalau apa tu bunyi bang pergi main di masjid. Pergi main di masjid. Kerana pahala jemaah subuh tu besar pahala dia. Tu kata Nabi, kalau siapa nampak pahala jemaah subuh dia akan pergi walaupun merangkak dia akan pergi. Ni dah tak nampak? Dah. Walaupun tak nampak dengan mata, kita orang beriman kena nampak dengan mata hati. Betapa ruginya tak jemaah tu. Tu dia. Jadi sebab tu masjid pun kena bagi peluang juga. Azan, lepas azan bagi masa 15 minit. Lepas tu imam naik, imam pula dia baca surah panjang sikit, harap makmum dan pada rakaat pertama. Kalau tak ada rakaat pertama, tak pergi dan rakaat yang kedua. Itu. Ni subuh macam wadduha. Jenah kepui tak nak hambat dia. Kena terlambat sikit tu. Yang boleh sembahyangnya orang ada ready di masjid dah. Itu cerita dia. Maghrib tak payah baca surah panjang-panjang, surah pendek cukup. Maghrib. Takkanlah tengah-tengah maghrib, bang maghrib bangun tidur. Nak gila bangun masa tu. Hantar tidur lepas azan ni dia jadi miring. Itu. Waktu tu waktu tak kalut apa. Dah ready dah apa semua dah. Itu. Sebab tu waktu-waktu tu dia ajar. Dia ajar oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut huraian ahli hadis, sebaik-baik sahaja sembahyang yang 5 waktu difardukan oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' wal Mi'raj, maka hari esoknya turunlah Jibril alaihissalam untuk menunjukkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara-cara mengerjakan sembahyang dan menerangkan waktunya satu persatu sebagaimana tersebut dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Menurut huraian ulama, Nabi terima malam Isra' wal Mi'raj itu sembahyang. Amal ibadat yang Allah perintahkan Nabi ambil sendiri, sembahyang. Malam Isra' wal Mi'raj, besarnya sembahyang ni. Bila Nabi turun je terima amalan sembahyang itu, esoknya Jibril turun ajak waktu sembahyang. Waktu sembahyang tu yang timbul zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan Jibril turun ajar pula 2 hari. Satu hari, hari ni hari awal waktu. Esok hujung waktu. Sampai hari ni kita tahu awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu. Kita tahu. Sebab tu kalau kita jaga orang sakit kan, orang tua sakit, dia nak kena sembahyang juga. Cuma dia sakit tak boleh nak urus diri. Bila nak sembahyang, dia kena ambil wuduk, kena suci najis dia apa semua. Jadi kita nak pergi angkat dia 2-3 kali tak larat. Ataupun dia sendiri pun duk angkat-angkat dia pun dia letih, dia sakit. Jadi boleh kita buat awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu. Boleh. Rapatkan waktu tu, boleh. Macam masuk Zuhur tak apalah, kita tak pesah dia lagi. Kita tunggu sampai dekat pukul 4 lagi. Nada. Sampai dekat pukul 4 lagi baru kita kisah cuci dia, bersih dia apa semua. Katakanlah pukul 4 suku habis kita cuci dia. Dia sembahyang Zuhur. Ada lagi masa tu waktu Zuhur.
4 suku ada. Dia sembahyang Zuhur. Bila sembahyang Zuhur 10 minit, 5 minit kan habis Zuhur. Baiklah habis Zuhur dia tunggu 2-3 minit, masuk Asar. Sembahyang terus Asar. Pada sembahyang terus Asar. Maknanya kita bersih, cuci dia, angkat dia. Sekali kita bersih untuk Zuhur dan Asar. Maghrib, main Maghrib, Maghrib waktu dia pendek. Masuk Maghrib kita bersih-bersih dia, suruh dia sembahyang Maghrib. Pak Maghrib lagi Isya. Isya tak apa, ambil pi dulu. Nah, satgi tak apa, tidur apa semua, tengah malam pukul 5 kan kita bangun, gerak dia mak-mak tak sembahyang Isya lagi. Cuci dia apa semua siap, bersihkan dia apa semua, ada sembahyang Isya. Sembahyang Isya. Lepas tu ada lagi 10 minit nak masuk subuh, abang mak tahan sat 10 minit masuk subuh. Masuk subuh, sembahyang subuh terus. Sembahyang subuh terus. Kan dia ada waktu-waktu dia. Itu senanglah. Tu bab begitu. Lepas tu kata pula macam mana kalau dia mati tak ada sembahyang? Ada. Waktu Zuhur kita tak suruh dia sembahyang lagi, tak cuci lagi. Tiba-tiba pukul 3 mati. Dia mati tinggal sembahyang ke tak? Yang ni tak. Sebab masih ada waktu lagi, tak dinamakan orang meninggalkan sembahyang. Faham? Lebih-lebih lagi orang uzur. Bagi kita ni sebaik-baiknya sembahyang awal waktu. Tu paling baik. Sebaik-baiknya sembahyang awal waktu. Tapi kalau kita ada hal, ada kerja yang menyebabkan kita ni terpaksa lewatkan waktu, tak apalah. Tapi jangan lewat sampai habis waktu. Bukan selalu, sekali-sekala. Contohnya kenduri. Ada, kita biasanya masuk Zuhur kita sembahyang lah. Oh, waktu Zuhur orang duk mari berduyung-duyung main apa semua sampai tak boleh nak tinggal. Lewat lah. Bila mari pukul 4 dah Zuhur tak sembahyang lagi. Yang ni tak boleh dah, minta maaf lah, tak boleh tunggu siapa, pergi sembahyang. Berdosa tak? Tak. Dia lewatkan waktu, bukan dia habiskan waktu. Kita kadang silap faham. Oh, ni berdosa ni lewatkan sembahyang. Tak ada apa-apa, saja-saja pi lewat seronok duk menyembang lagu tu, itu tak bagus. Tak baik. Lebih baik sembahyang awal waktu. Tapi walau bagaimanapun, syarat dia bagi awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu. Sebab apa? Sebab orang ni macam-macam hal ada. Macam-macam hal ada. Macam dia kerja. Dia kerja. Waktu lain tak apa. Cuma waktu asar. Ada contohnya waktu asar. Waktu asar bila masuk waktu asar, depa tak bagi pergi sembahyang. Depa tak bagi. Kelang tak bagi, contohnya kalau kerja kelang lah tak bagi. Itu. Memang tak boleh nak pergi sembahyang. Berkelahi bagaimana pun tak boleh. Tapi kita keluar kerja satgi pukul 6. Pada pukul 6. Pada. Tak apalah. Kita lewatkan sembahyang pukul 6 satgi tak sembahyang asar. Tak apa. Kita duduk berkelahi dengan orang. Dulu berkelahi pula kat bos tu, bos pula orang Islam pula, hang ni kapiak kot, nak orang sembahyang tak bagi. Itu apa beza lah, apa ni hang kapiak apa semua orang nak sembahyang. Tak apalah, dia tak boleh, tak apa. Itu faham tak? Saya kita sembahyang lewat sikit, tak apa. Kalau tak ada kerja apa-apa, jangan lewatkan sembahyang. Tapi kalau kita ada masalah, tak ada masalah kita lewatkan sembahyang. Yang penting jangan sampai tinggal sembahyang. Faham tak? Tak ada masalah sebab dia ada waktu dia. Waktu dia. Sebab itulah kelonggaran syarak yang diberi kepada kita untuk menyenangkan kita boleh beribadat. Lepas tu kalau dia kata, saya ni nak bawa ke mana ustaz? Nak pergi kerja. Macam subuh. Kena hak jauh-jauh tu kita orang ni tak tahulah. Kalau belah-belah sana tu daripada Baling, daripada kampung saya hidup mai kerja di Perai ni. Ambil daripada mana Taiping dulu apa nu, ambil mai kerja pukul 5 naik bas dah. Pukul 5 naik bas dah. Sampai Kelang pukul 7:30. Memang subuh atas bas. Kalau dia berhenti, ada. Kalau bas tu berhenti, boleh semayang berhenti, tak apa. Ni bas tak mau berhenti. Lepas tu dia kata nak buat macam mana, tak boleh semayang, kerja cari rezeki. Ayah ni berhenti cari kerja lain. Bumi Allah ni luas, macam-macam rezeki duk ada. Ada macam-macam, boleh jual goreng pisang, boleh jual nasi lemak, boleh motong getah, boleh jual besi buruk, boleh nyedok gagah semayang, tak boleh semayang, duk kerja cari apa, tak boleh semayang. Faham tak? Tapi kalau boleh semayang cuma lewat waktu, tak apa yang tu.
Tapi kalau tak boleh sembahyang terus, jangan gagah kerja, berhenti. Tak mampu kata bila tak mati kalau kita berhenti pada tak boleh sembahyang, pergi cari kerja. Macam-macam kerja. Esok dalam kubur nak jawab macam mana? Takkan jawab malaikat. Malaikat, saya tak boleh lah, pasal tak boleh sembahyang masa tu sebab kerja. Malaikat kata, tidakkah bumi Allah ni luas? Ingat semua orang tak kerja macam-macam jenis kerja atas muka bumi ni. Ada. Faham? Cuma kalau boleh sembahyang cuma lewat. Bukan semua lewat lah. Contoh kata tadi, Zuhur biasanya boleh sembahyang dalam pukul 3.30 ke 4 boleh sembahyang. Tak apa. Berdosa tak? InsyaAllah tak berdosa. Bukan kita saja-saja lewatkan sembahyang. Bukan sesaja. Nah itu. Tapi kalau dia pelan-pelan tengok kerja, kalau boleh tak maulah cari kerja tempat yang boleh sembahyang masuk awal waktu, okeylah, tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau kerja pun tak apa, selagi mana tak habis waktu sembahyang. Tapi kalau habis waktu sembahyang, tiap-tiap hari memang macam itulah, sampai tempat kerja pukul 7, subuh memang tak boleh sembahyang. Subuh jangan kerja, bukan jangan kerja tentu, jangan kerja pula, jangan kerja tentu, pergi kerja lain. Buatlah apa dia, jual ayam nyok ke, goreng pisang tepi jalan ke, jual martabak ke, jual nasi lemak ke, motong getah ke, kutip besi buruk ke, macam-macam ada kerja lagi. Itu, jangan ada kerja lagi. Tu dia kata, ustaz macam mana? Saya kerja nak cari rezeki bela anak-anak, banyak lagi kerja ada. Pasal apa? Bukan Islam mewajibkan sembahyang awal waktu. Yang penting kamu kena sembahyang dalam waktu. Kalau kamu boleh hejah tak apa. Ada? Tak apa. Macam kata tadi, saya tak boleh sembahyang Zuhur awal waktu je ustaz, tapi hujung-hujung memang boleh. Tak apa, macam kerja tu. Tempat kerja dia bagi sembahyang Zuhur. Sebab masa kebetulan boleh jadi waktu Zuhur tu waktu kita keluar rehat. Pada keluar rehat, kita makan sekali, kita sembahyang sekali. Tak apa. Asal dia tak bagi. Tak bagi pun tak apa, sebab kita habis kerja pukul 5.30. Tak ada, habis kerja pukul 5.30. 5.30 tu kita tak kerja dengan dia dah. Ada, kita tak kerja dengan dia dah 5.30. Kata kita nak keluar siap gitu gini tu, saya kata pukul 6 kita sembahyang asar. Tak apa, sebab syarat sah sembahyang masih dalam waktu. Dalam waktu. Cuma macam kata tadi, anak-anak kita sebut macam tu. Dia mak sembahyang terpaksa lewat sikit untuk asar. Tak apalah, janji sembahyang dalam waktu. Jangan lewat waktu sudah. Tak apa. Itu. Tapi kalau tamak ayah tempat cek kerja ni tak boleh sembahyang lah. Memang Zuhur tak boleh sembahyang. Itu. Tak boleh sembahyang kah? Tak mau sembahyang. Tanya elok-elok. Tak mau sembahyang? Tak mau sembahyang. Memang tak boleh sembahyang. Mereka tak bagi sembahyang. Betul gaji banyak. Berhenti lah. Berhenti cari kerja lain. Banyak lagi. Nanti Allah tunjukkan kamu pada rezeki yang lebih luas, lebih baik, yang lebih berkat. Faham tak? Itu kita kena faham tu. Janji sembahyang dalam waktu. Nada, dalam waktu. Jangan luar waktu. Lewat pun tak apa. Tapi kalau kita tak ada kerja apa-apa, jangan lewatkan waktu. Jangan masuk waktu sembahyang terus. Ni duduk sedap menyembang. Mengumpat sikit sedap tu. Asak tu dia masuk maghrib, lepas tu duduk ngongeng-ngongeng sampai habis waktu. Ataupun tu hak pi tolong rumah kenduri tu. Lah ni tak apa ada dah kot. Dulu nak kenduri pakai api apa, tolong ramai-ramai apa semua tu. Duk iri bawang sampai segundi tu. Tu panggil ni panggil membawang. Itu. Pasal tentulah tu mula tu. Iri bawang lepas iri apa semua. Masuk asak tak sembahyang asak. Pi tolong rumah orang, asak tak sembahyang. Balik rumah mengerik. Asal pakai tinggal begitu dah. Itu haram dan dosa besar. Satu waktu tinggal sembahyang, nama tulis dah di pintu neraka. Faham tak? Jangan tinggal sembahyang. Ingat nah. Pi macam itulah. Latih diri awal waktu. Berjemaah. Latih diri sembahyang waktu dan berjemaah. Tapi kalau tak upaya macam tadi, tak apalah, sembahyang jangan keluar daripada waktu. Walaupun kena lewat sikit pun tak apalah. Itu. Dia kata, kadang-kadang orang kata, ni hang masuk Zuhur tak sembahyang lagi. Ni saya duk buat kerja. Kalau hang mati macam mana? Kalau dalam hati dia ada niat dia nak sembahyang, dia tak niat pun nak tinggal sembahyang, tak niat nanti sembahyang, cuma dia nak lewat sikit, mati.
Aksiden ke apa, mati tak ada sembahyang, dosa tak? Tak. Tapi kalau dah ada niat dah masuk waktu sembahyang, ani nak tak mau sembahyang, mati pukul 2 dikira mati tak sembahyang, pasal memang niat dia pun tak mau sembahyang. Jaga niat, innamal a'malu binniyat, tiap-tiap amalan dengan niat. Macam tadilah, masuk waktu maghrib dia musafir, dia tak sembahyang maghrib, tapi dia niat nak sembahyang maghrib, tapi nak masukkan maghrib dalam isya, nak jamak, dia ada niat di situ, mati tak ada sembahyang, dosa tak? Tak berdosa, kerana dia niat jamak. Tapi kalau dia niat tak mau sembahyang, memang tuan-tuan ada orang sememangnya niat tak mau sembahyang, memang ada. Dia memang pun tak mau sembahyang, tengok muka pun tahu dah, buat dak ya, buat tak tahu je, memang niat tak mau sembahyang. Ada orang macam tu. Nah, sembang pandai, pergi sembahyang tak? Memang tak mau sembahyang pun. Nah ini, ada ruang pun tak mau sembahyang, tak ada, cuma dia lagi seronok kalau dia ada kerja. Mari masuk waktu sembahyang, pandailah buat kalut ni, bukan kalut pun, buat kalut. Pasal apa? Tak mau sembahyang. Ini bukan neraka, ini boleh neraka nama dia. Itu cerita dia. Baik. Menurut keterangan lagi, semasa Jibril turun pada waktu zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya supaya menyeru as-salatu jami'ah untuk sembahyang berjemaah. Kerana pada masa itu belum menggunakan seruan azan. Lalu baginda berimamkan Jibril, manakala orang ramai berimamkan baginda. Tu mula-mula dulu. Bila masuk waktu sembahyang, itu. Rasulullah SAW perintahkan sahabat menyebut as-salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Masa tu. Ataupun as-salatu jami'ah. Dulu nak sembahyang macam tu, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, tu panggil orang sembahyang berjamaah. Masa tu tak ada azan lagi. Selepas pada tu baru diserukan seruan azan. Untuk sembahyang fardu dia ada azan dan iqamah. Untuk sembahyang sunat tak azan tak iqamah. Macam mana untuk sembahyang sunat? Kalau yang berjamaah, as-salatu jami'ah rahimakumullah, guna untuk sembahyang sunat yang tu. Dulu untuk sembahyang fardu as-salatu jami'ah, salatu jami'ah. Sampailah turun syariat azan dengan qamat. Tak ada dah kita sebut as-salatu jami'ah, azan dan qamat. Itu. Pada hari yang pertama Jibril mengerjakan sembahyang bersama-sama baginda pada awal waktu tiap-tiap sembahyang yang 5. Dan pada hari yang kedua, sembahyang yang dikerjakan pada waktunya yang lewat, seperti dinyatakan mengenai sembahyang isya. Dan pada waktu yang akhir sekali mengenai zuhur, asar dan subuh. Sembahyang maghrib pula telah dikerjakan pada masa yang sama, kerana masanya yang memang singkat. Itu maghrib ni lah tuan-tuan, kita tak boleh ralik langsung, sebab maghrib waktu singkat. Kata nak ralik-ralik tak boleh. Maghrib mesti kita kena bersedia untuk sembahyang maghrib. Waktu lain tak apa. Isya panjang, isya. Masuk waktu isya, sampai subuh lagi baru habis waktu isya. Kalau pukul 3 pagi sembahyang isya boleh. Pukul 4 pagi sembahyang isya boleh. Cuma ulama kata tak elok kalau kita tidur dulu tanpa sembahyang isya. Tak elok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tidur sebelum sembahyang isya. Itu. Tapi kalau kita mengantuk sangat, ada hari mengantuk sungguh kan, nak celak mata pun tak boleh. Kau sembahyang pun tak tahu apa dah, mengantuk sangat. Lepas maghrib tu tidur terus. Jaga isya tak lagi pukul 2 pagi. Boleh tak? Boleh. Biasa buat lagu tu. Angguk-angguk tu biasa tu. Tak larat. Tak larat. Lepas maghrib tidur. Dah itu, tidur terus. Sedap tidur, sengat. Pukul 2, pukul 3 bangun main isya. Boleh tak masa tu? Boleh, sebab masih ada waktu isya masa tu. Boleh. Tapi jangan buat perangai macam tu. Ada. Sesaja buat perangai macam tu jangan. Itu. Tapi kalaulah kita letih, kita penat, kita sangat, kita buat, tak apa, boleh bangun main isya. Yang syoknya tahu, dia tidur lepas maghrib.
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 jam tidur. Bangun semayang Isya 4 rakaat, tidur balik. Masa tu dia boleh dah nak buat tajuk pun boleh, nak buat apa boleh dah, tidur balik, sambung balik, subuh sekali berbangun. Boleh tak? Boleh, tapi betul sangat nama dia ni. Dah. Boleh dah masa tu nak bangun main tahajud ke, nak bangun main apa semua ke. Tu pun tak dinamakan orang meninggalkan semayang. Dia kata nak letak kepala tengah malam lagi aku bangun main Isya. Boleh. Selagi mana kamu tak keluar daripada waktu dia. Maghrib je tak boleh. Maghrib jangan. Pada maghrib macam katalah, kalau maghrib tak boleh semayang, tak payahlah. Sebab maghrib waktu dia pendek. Ada waktu dia pendek. Nak genjak-genjak pun tak boleh. Itu. Maka maghrib semayanglah awal waktu, sebab Jibril ajar Nabi selepas Isra wal Mi'raj pun waktu lain, awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu, maghrib waktu yang sama. Waktu yang sama. Faham? Itu. Hadis ini juga telah dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah mengenai waktu-waktu semayang. Berdasarkan hadis tersebut dan hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa waktu zuhur mulai gelincir matahari sehingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu. Waktu asar pula mulai daripada bayang-bayang suatu benda panjangnya dengan benda itu hingga matahari terbenam. Itu. Orang dulu ada lah kan, ada ambil kayu duk cucuk tengok tu. Lah ni tak ada, aku pakai tengok jam je. Ada. Waktu zuhur dia kata ditetak dah. Mulai daripada gelincir matahari hingga bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan benda itu. Gelincir matahari dan benda cucuk kayu tu bayang sama panjang dengan kayu tu. Bila bayang tu sama panjang dengan benda yang kita cucuk tu, atau dengan benda yang kita suka tu, habis waktu zuhur. Waktu asar pula mulai bayang-bayang satu benda sama panjang dengan benda itu hingga matahari terbenam. Letak bila buh kayu matahari nampak sama panjang, dah masuk waktu asar. Panjang lagi sampai matahari terbenam. Terbenam habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Itu. Sebab tu asar pun tuan-tuan, macam saya sebut tadi, boleh kita semayang asar lewat lagi mana tak masuk maghrib, tapi jangan lewat sangat asar itu. Walaupun tak masuk maghrib lagi, jangan lewat. Katakanlah lagi 5 minit nak masuk maghrib, dia semayang asar lagi. Ada ulama sebut masa tu nama dia waktu tu waktu tahrim. Tak elok sangat masa tu kita semayang. Ada, kalau lewat pun jangan lewat sangat. Kalau kita sebut pukul lah, kalau boleh lewat pun kita letak asar ni pukul 6 suku. Tu kira lewat dah tu. Ada, jangan kita tiba bagi rapat dengan maghrib tu. Ada. Jangan. Tu, tak ada. Macam kita musafir lah, macam tadi. Kalau kita nak kumpul tadi, jangan rapat. Macam saya sebut tadi, macam tadilah kita musafir. Masuk zuhur, kita niat zuhur, kita nak jamak dengan asar. Masuk asar tak main jalan lagi, pukul 6 kita berhenti. 6 kita berhenti. Pukul 6 berhenti, pergi bilik ayak itu 6 suku, ambil uduk, semayang zuhur 2 rakaat. Lepas zuhur bangun berasar 2 rakaat, 6.30 habis. Jangan lewat sangat sampai rapat dengan tu. Lepas tu bagi masa sikit. Ada setengah jam lagi untuk kita pergi makan, beli belah ke apa semua. Makan, beli belah apa semua. Habis saya kata pukul 7. Pandai tambah bawa anak orang ramai-ramai ni sat ya. 7. Lepas 7 pula kita pergi siap nak semayang apa semua. 7 suku masuk maghrib, main maghrib. Lepas main maghrib, bangun buat apa dia ni, Isya. Jangan pukul 7 baru berhenti. Jalan pukul 7 baru berhenti sebab dia ingat ada maghrib, ada asar lagi. Kena pula macam lah ni maghrib 7 suku kan. Semayang asar, semayang zuhur 2 rakaat. Lepas tu semayang asar, tunggu sat, orang bang maghrib, semayang maghrib. Lepas tu semayang Isya. Tu rapat sangat. Yang ni boleh buat lah kalau darurat. Maksud darurat ni dia terkejar waktu ada orang mati ke sakit ke apa ke semua. Orang panggil. Tapi
Kalau saja-saja, walaupun waktu asar ni orang panggil rapat dengan maghrib, tapi jangan terlampau rapat sangat. Faham? Kerana waktu orang Melayu panggil waktu senja. Ada? Senja ni dekat-dekat maghrib. Jangan waktu senja tu sembahyang asar, jangan. Faham tak? Itu. Baik. Waktu maghrib pula mulai matahari terbenam hingga hilang mega merah. Mega merah. Matahari terbenam hingga hilang mega merah. Mega merah ni kena duduk tepi laut pun nampak. Ada? Duduk kat kita sini tak nampak mega merah tu. Itu. Waktu isyak pula mulai daripada hilang mega merah hingga terbit fajar shadiq. Hilang mega merah hingga terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ni daripada hilang mega merah di tepi laut kita nampak tu, sampailah naik fajar shadiq. Naik fajar shadiq ni fajar subuh. Ada fajar shadiq. Itu. Sebab tu kalau kita semain tepi pantai, seronok kita boleh tengok. Boleh nampak kalau main maghrib nampak mega merah tadi. Itu. Kalau kita semayat bangun buat qiyam mulai tepi pantai, bagus. Kita boleh tengok fajar shadiq, fajar kazi, boleh tengok. Umur tua tak pernah tengok pun, tiap-tiap hari duk ada. Itu. Semayang ni bagus kalau kita rajin buat qiyam mulai tepi pantai, buat itu bagus. Itu. Semayang ni dia macam makan nasi lah. Macam kita makan dia kena makan berubah-ubah tempat, sedap. Kalau kita makan di rumah kita je tidak sedap. Kalau bulan siang bulan tempawai pergi makan buah pokok nangka, buah pokok cepedak tu sedap pula. Semayang pun gitu. Hari ni semayang tepi pantai, semayang tepi gunung, semayang tepi kita akan rasa tu bila kita bawah naungan kita nampak syapak merah, nampak fajar shadiq, nampak semua tu. Baik. Waktu subuh pula mulai daripada terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Arahan memelihara sembahyang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sebenarnya termasuk juga memelihara dan menjaga waktu yang betul. Di antara memelihara sembahyang ialah menjaga waktu bagi betul. Jaga waktu bagi betul. Sebab tu kata tu, kalau masuk waktu sembahyang kita sembahyang, masuk waktu sembahyang kita sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat orang Islam lah orang yang paling jaga waktu sekali. Sebab hari-hari kita jaga waktu sembahyang. Orang sembahyang tak boleh lewatkan waktu. Ni janji dengan orang pukul 3, pukul 5 pun main. Sedangkan kita sembahyang, kita jaga waktu. Hari-hari kita jaga waktu. Kena tepati waktu. Itu. Sembahyang yang afdal ialah dikerjakan pada awal waktu, kecuali sembahyang isyak, maka afdalnya dikerjakan pada waktu jauh malam dalam saat yang sunyi, sepi dan tenang. Sembahyang kalau kira afdal, sembahyang di awal waktu. Itu afdal. Kecuali isyak, lewatkan sikit. Itu lebih baik. Dia macam ni. Kalau kita sembahyang isyak seorang. Tak pergi jemaah lah. Kalau kita pergi jemaah, lebih baik kita sembahyang awal waktu. Sebab orang akan jemaah awal waktu. Ni kita duduk di rumah kita hari tu, ada hal apa semua, kita nak pilih masuk waktu nak sembahyang terus ataupun nak lewat sikit. Dia kata kalau kita nak pilih lewat sikit lebih baik. Syarat jangan tidur lagi. Yang tidur lagi. Katakanlah masuk isyak tak sembahyang lagi, pukul 11 lagi. Agak orang semua pakat tidur dah, si kita pun dekat nak tidur dah, masa tu kita sembahyang isyak. Itu lebih baik waktu tu. Tapi kalau kita sembahyang waktu tu kita tak dapat berjemaah. Siapa yang nak sembahyang isyak pukul 11 Nggak ada. Kita tak dapat jemaah. Lebih baik kita ambil jemaah. Mana awal waktu lah. Tapi kalau kita tak ada apa hari tu, tak pergi jemaah lah. Kita ada pilihan. Masuk isyak nak sembahyang terus ke, ataupun nak tunggu dekat-dekat nak tidur lagi sembahyang. Ambil dekat-dekat nak tidur lagi sembahyang. Kerana waktu tu lebih tenang dan lebih sunyi. Faham tak? Boleh faham? Jadi tentu dulu menutup aurat. Tadi kita belajar berkaitan dengan masuk waktu, menutup aurat. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa-apa? Kau tak faham? Faham belaka? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa rizqan wasi'a amalan salihah
سعادة الدارين وحسن الخواتم أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Sisa